Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah ayat-ayat ke-124. InsyaAllah kita baca, semoga Allah beri kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muka surat 19 Jumpa tak? Ayat 124 muka surat 19 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. وعهدنا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
Alhamdulillah. Tajuk baru, mana ni tajuk baru, yang dakwah yang kedua. Dakwah yang kedua, sebagaimana kita sedia maklum, dalam Al-Quran ada 3 perkara pokok. Yang pertama, Allah memperkenalkan dia, yakni mentauhidkan dia. Pertama kan? Yang kedua, risalah. Allah kenalkan nabinya supaya kita beramal sebagaimana amalan nabi dan akhlak nabi. Dan yang ketiga, adanya hari akhirat. Lancar semua ni. Dah main semua ni, insya-Allah lah, bila kita ulang-ulang kita dah main lah. Yang adanya hari akhirat. Mana kita buat muqabil atau lawan dia tauhid, lawan dia syirik. Lepas tu risalah ataupun sunnah, lawan dia bid'ah. Dan yang ketiga, dunia, lawan dia akhirat. Ada 3 perkara tersebut. Dan saya cuba nak imbas kembalilah surah Al-Baqarah yang kita belajar setakat ini. Bab yang pertama, mula-mula surah Al-Baqarah, Allah ceritakan tentang Al-Quran yang jelas, yang tak boleh ragu dengan dia. Dan Al-Quran tersebut ceritakan bab 2 golongan manusia, iaitu yang pertama golongan beriman, yang kedua golongan tidak beriman. Golongan beriman ada 4 grup dah, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Golongan tidak beriman pun ada 4 grup juga, 4. Iaitu siapa dia? Yahudi, Nasara, munafikin dan musyrikin. Mana-mana kaum lain, mana-mana agama lain, mana-mana orang yang beriman adalah pecahan-pecahan daripada 4 golongan orang beriman dan 4 golongan orang yang tidak beriman ini. Jadi bila Allah cerita bab sifat-sifat golongan ini, maka supaya kita berhati-hatilah nak jadi orang ahli syurga. Ikulah ciri-ciri yang Allah ceritakan secara ringkas, ciri-ciri orang beriman tadi. Habis Allah ceritakan bab golongan manusia ini, Allah cerita bab apa dia? Dakwah surah kan. Jadi wahai hamba, dah kamu tahu dah golongan beriman macam mana, golongan tidak beriman macam mana. Dan golongan yang beriman yang aku bagi rahmat dia untuk syurga aku ialah orang yang kenal aku, yang ni dia kenal betul-betul dakwah surah tauhid, dakwah tauhid. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, ubudu rabbakum. Wahai semua manusia, sembah akulah, ibadat dengan akulah, mentauhid akulah dalam ibadat dan dalam minta bantuan dan pertolongan. Sebab aku cipta, buat dalil akli lah, aku cipta kamu, aku jaga kamu, aku buat langit, semua sekali Allah ceritalah dalil kenapa dia perlu diibadahi, kenapa dia perlu diminta bantuan dan pertolongan. Maka lepas Allah cerita dakwah dia, Allah ceritalah tentang kehebatan Al-Quran. Al-Quran cerita tentang Allah, cerita umum. Habis tu pergi bab yang ketiga. Bab yang ketiga apa dia? Allah memperkenalkan asal usul manusia. Asal usul manusia dan bagaimana keluarnya Allah akan buat manusia untuk diuji di dunia. Dan dalam tempoh ujian tersebut Allah juga memperkenalkan musuh nombor 1 manusia, iaitu syaitan ini daripada golongan jin. Dalam masa yang sama juga Allah memperkenalkan sahabat nombor 1 manusia, yang ni malaikat. Jin dan malaikat ini dua-dua benda gaib. Dua-dua benda gaib. Jadi wahai manusia, memandangkan aku utuskan nak buat manusia ini, aku buat Nabi Adam semua sekali ini, benda gaib dua-dua ini. Maka sesiapa yang berpegang betul-betul dengan kitab atau kitab hidayah aku, maka dia akan menjadi kawan malaikat. Sesiapa yang tak ikut, sesiapa yang engkar, maka dia akan menjadi kawan jin dalam bentuk syaitan tadi. Itu je dua asal usul makhluk yang akan mengganggu kita. Satu golongan lagi yang akan membantu kita. Maka Allah pesan. Jadi bila kerja pertama syaitan, bila Allah dia engkar, maka dia telah mencuba Nabi Allah Adam. Maka Nabi Allah Adam di penghujung bahagian ini, maka berjaya digelecikkan oleh si syaitan ini. Maka terlupalah Nabi Allah Adam. Maka Allah perintahkan turun ke dunia. Sebab ni kan hikmah dia lah. Maka turun dunia. Qul nabitu minha jami'a, wahai Adam dan Hawa, turun kamu ke dunia. Turun saya bila? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tunggu kitab hidayah aku tu ya, kamu tugas kamu. Pesan ke anak cucu cici kamu, qul nabitu min,
Fa imma ya'tiyannakum minni huda, tunggu kitab hidayah aku, yakni Quran petunjuk. Maka pegang betul-betul dengan dia. Sesiapa yang pegang betul-betul dengan dia, baru mampu datang menemui aku balik dalam syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pesanan dia tu. Maka Nabi pesan betul-betul lah perkara ini. Maka kita semualah, maka jumpa kitab hidayah Al-Quran ini, baca betul-betul, pegang betul-betul, beramal dengan betul-betul, baru layak pergi menemui Allah dalam syurga. Ini dah pesan dah dulu lagi. Maka Allah ceritalah asal usul. Maka kalau pegang betul-betul perkara ini, maka si syaitan lari lah. Pegang betul-betul kitab hidayah ini, mereka akan duduk. Itulah dunia kita. Dua tu je. Jumpa Quran, baca Quran, tadabbur Quran, pegang Al-Quran, mereka akan masuk. Maka mereka pesanlah, wa abshiru billazi jahad. Maka mereka pesan, kamu Allah bagi syurga. Pasal apa? Pasal kamu jadi Al-Quran. Duduk dengan syaitan pula, kamu ahli neraka. Pasal kamu tak dapat rahmat Allah. Jelas kan? Maka itu bab yang keempat. Bab yang kelima, ini panjang. Ini tema peti surah ini ialah Allah nak perkenalkan golongan manusia. Tengok ni. Yang pertama sekali berlaku tentang pesan Allah ini, golongan yang pertama tertewas. Allah cerita real punya. Maka golongan pertama yang tewas ialah satu bangsa yang Allah jadikan cukup hebat. Allah bagi ilmu dengan dia, Allah bagi kelebihan dengan dia, Allah bagi kitab dengan dia, Allah bagi nabi dengan dia. Yang ni orang Bani Israel, keturunan agama Yahudi ni. Tu kita berdoa Al-Fatihah tadi, ghairil maghdu. Jangan jadi aku sebagaimana golongan orang yang kamu murka kerana kesombongan dia. Kenapa dia sombong? Kenapa? Ditipu oleh si syaitan tadi. Kenapa syaitan berjaya menipu orang Yahudi? Kerana mereka menipu kitab Taurat. Mereka tak belajar betul-betul, mereka tak pegang betul-betul. Maka syaitan berjaya menipu dia. Mereka menjadi golongan yang sombong, yang Allah membongkar kisah mereka daripada ayat 40 hingga ayat 123 surah Al-Baqarah ni. Panjang lebar. Allah cerita siapa Yahudi, bagaimana perangai-perangai dia, bagaimana kesombongan-kesombongan dia, siapa keturunan dia. Pasal mereka ahli agama, mereka ahli ilmu. Jadi Allah nak tunjuk di sini, wahai, pasal dia baru pindah ke Madinah, wahai orang yang baru terima Al-Quran, baca Al-Quran, kamu nak pilih guru ini, pilih betul-betul orang yang belajar kitab akhir zaman ke orang yang tipu kitab, yang ni orang Yahudi tadi. Maka Allah bongkarkan kisah-kisah mereka dengan panjang lebar. Supaya apa? Supaya kita kenal orang Yahudi daripada mana? Daripada yang Allah ceritakan dalam kitab dia. Jadi bila kita baca perangai Yahudi yang kita baca setakat ni, dah habis malam baru ni dah. Last sekali Allah kata, wahai apa? Wahai ya Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmat yang Allah beri kepada kamu terlalu banyak sangat. Tu kesimpulan baru ni kan. Maka itulah Allah beri peringatan terakhir, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang beri kepada kamu. Berbalik semula kepada yang surah yang paling panjang kisah Yahudi ini. Maka nak cerita di sininya, Yahudi tertewas dengan bisikan syaitan. Allah nak cerita, kalau kita juga tertewas dengan kita sama dengan orang Yahudi nanti. Untuk pengajaran untuk kita, dan juga bagi tahu orang Yahudi, tak takut dia nak berubah semula pasal dia dah terpedaya dengan golongan syaitan ini. Habis maka habislah kisah bahagian yang kelima kata dia. Maka kali ini bahagian keenam. Bahagian keenam ini ialah dakwah kedua Al-Quran, iaitu kerasulan Nabi, risalah. Wahai manusia, kerana Nabi, kesombongan orang yang Yahudi, mereka mengatakan mereka golongan terbaik kerana daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim tu pada tu Nabi Musa jalur tu. Orang Nasara kata pula kami juga keturunan Nabi Allah Ibrahim, daripada golongan pergi kepada kitab Injil Nabi Isa. Dia percaya Nabi Ibrahim tak ada orang bertikai, semua orang percaya. Orang musyrik pun tak ketinggalan juga. Kami juga keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dia kata kami juga belajar agama Nabi Allah Ibrahim. Sebab tu bila Nabi kita kata dia menjadi Nabi, terima Al-Quran, mereka mengatakan sesat. Pasal dia kata yang betul benar ikut Nabi Allah Ibrahim. Nabi orang yang nak cuba nak tipu ikut Nabi Allah Ibrahim. Tiga-tiga kumpulan sama aja. Semua masing-masing mengaku Nabi Allah Ibrahim adalah merupakan guru asal mereka. Bapa sang Nabi merupakan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah nak perkenalkan Nabi Allah Ibrahim. Siapa Nabi Allah Ibrahim dari segi hubungan dengan Israel,
hubungan dengan Yahudi lah, Yahudi dan Nasara, dan juga dengan musyrik Mekah tadi. Maka Allah perkenalkan cerita kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim seorang Nabi yang hebat dah, raja orang yang Allah nak lantik dia sebagai Nabi, dan dia termasuk kategori Nabi Ulul Azmi. Selepas Nabi Nabi Nuh, dia lah kan. Maka dia ujian-ujian banyak sekali. Lepas dia Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, orang ulul azmi yang banyak sekali dugaan-dugaan dalam kehidupan. Maka ni Allah nak cerita kebenaran. Asal usul Nabi kita ini juga daripada orang yang mulia sangat, Nabi Allah Ibrahim, seperti mana yang didakwa oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan mereka keturunan Ibrahim. Bagi juga Nasara, mereka mengatakan Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga orang musyrikin mengatakan mereka juga daripada Nabi Allah Ibrahim. Allah cerita dalam ayat ini, dalam kisah ini, bagaimana milah Ibrahim sebenarnya adalah sebagaimana yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan. Ini cerita lah. Batu cerita panjang lebar kisah Nabi Allah Ibrahim pula. Nak cerita kebenaran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Dia punya kaitan dia. Kenapa tiba-tiba cerita Nabi Ibrahim? Nak cerita kebenaran tentang Nabi Ibrahim. Rupa-rupa Allah cerita keturunan Nabi kita juga merupakan keturunan Nabi Allah Ibrahim daripada jalur Nabi Allah Ismail. Tengok ayat tu baca tadi. Kita sedang belajar tentang risalah ni, tentang kenabian yang orang tolak. Yang kenapa orang Israel tolak, kenapa orang musyrik tolak ni, pasal mereka mengatakan mereka yang benar, Nabi tak benar. Maka Allah cerita ke siapa Nabi Allah Ibrahim, berkait dengan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1, 2, 4. Baca. Wa izi ibtala Ibrahim, dan ketika diuji. Diuji ni maknanya kita diuji ni. Nabi Ibrahim pun diuji. Nabi Ibrahim bila Allah nak lantik manusia, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Pertama kali Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah satu pandangan ialah orang yang memegang syariat. Ada syariat, dia tahu syariat, dia ikut syariat tersebut. Itulah khalifah. Itulah ujian. Ujian apa dia ujian? Ujian ialah tahu apa itu syariat, ikut syariat, beramal dengan syariat tersebut, lulus ujian. Maka Nabi Allah Ibrahim pun sama. Macam kita juga lah. Daripada mana syariat kita? Syariat kita pada Al-Quran. Kalau tidak kita tahu yang mana satu syariat. Orang lain pun kata dia ada syariat juga. Mana kita syariat yang benar ialah sebagaimana agama atau syariat yang dijelaskan oleh Al-Quran. Itulah syariat. Itu yang kita duk bergaduh sekarang ni. Dia kata dia pun ada syariat, amalan dia. Kita kata, tak ada Al-Quran kami mengatakan amalan sekian-sekian syariat kami. Syariat kami sebagaimana dalam Al-Quran. Maka syariat dia tadilah syariat rekaan manusia ataupun rekaan kitab-kitab yang lain. Kita mengaji syariat lakum minad-din, surah apa dulu, surah syura ada. Maka wa izibtala, dan ketika menguji siapa? Ibrahim, menguji Nabi Allah Ibrahim. Rabbuhu, oleh Tuhannya, Tuhannya nak naikkan martabat manusia, nak tengok manusia tadi sebagai khalifah, pemegang syariat, beramal dengan syariat tidak, maka dia diuji. Rabbuhu, oleh Tuhan dia. Macam kita lah, dengan apa dia? Bikalimatin, dengan kalimah ni syariat. Maknanya daripada mana? Kitab dia, suhuf Ibrahim. Dia ada kitab dia juga. Maka Allah turunkan kitab dia bagi tu Nabi Allah Ibrahim. Dia ikut kitab dia tadi. Untuk kita diturun Al-Quran. So kita baca, faham kata faham, beramal kata beramal Al-Quran. Sama. Maka diuji Nabi Allah Ibrahim dengan bikalimati, dengan kalimat-kalimat syariat tadi. Ada tafsir banyaklah. Tafsir mengatakan perkara yang kecil-kecil pun Nabi Allah Ibrahim ikut. Bagaimana sunnah, dan tafsir 10 perkara-perkara harian yang Nabi Allah Ibrahim beramal. Cara kerak kuku, cara cabut bulu ketiak, semua ada. Cara memotong bulu ari-ari, membersihkan mandi, semua ada. Maknanya Nabi Ibrahim pun dia amal sunnah-sunnah ini. Nampak tak? Untuk kita pun sama. Sunnah kecil-kecil pun kena buat lah. Nak makan kena baca bismillah dah. Nak apa lagi?
nak mula dengan tangan kanan, tak boleh. Berbagai-bagai cara itu. Dia kecil-kecil tadi. Nabi Ibrahim pun lepas perkara ini. Dari sekecil-kecil hingga sebesar-besar, Nabi Ibrahim ikut ujian yang Allah bagi tahu dia dalam syariat tadi. Dan sebesar-besar ujian ialah ketauhidan. Sama kita. Kenapa? Pasal kalau kita fail bab tauhid, kita masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Segala amalan-amalan Allah takkan terima. Maka Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perkara tauhid, ini hebat ni. Maka Ibrahim bertukulumu, diuji dengan perkara-perkara ketauhidan. Nabi Ibrahim ni asal dia daripada apa tu, Iraq, Babylon kan. Tapi sejarah sebelum dia ni tak banyak. Cuma tahu-tahu dia daripada Iraq, Babylon. Ketika itu dia dapat Nabi dan dia nak berdakwah kepada orang yang paling rapat dengan dia, bapa dia, tentang Tuhan. Cara dah dia jumpa, dia tengok bulan, matahari semua dalam Al-Quran kan. Sebenarnya bukan dia mencari Tuhan. Dia dah ada dah, fitrah dah ada dah. Cuma dia nak gambarkan kepada masyarakat dia, Tuhan bukan matahari, bukan bulan, ialah esa tadi. Hebat-hebat bulan, matahari, apa pun yang Allah esa lagi hebat. Itu tafsir yang paling rajih lah. Nampak? Bukan bulan kamu, Tuhan ke bulan hilang, oh bukan Tuhan. Tengok matahari hilang, oh bukan matahari. Itu hanya dia nak memberi dalil akli supaya masyarakat berfikir Allah itu ilah esa. Itu cerita dia. Maka dia pun pergi jumpa bapa dia. Demi tauhid sanggup berbahag dengan bapa dia. Bapa dia tak terima, bapa dia masih lagi. Dalam Quran dia ceritalah, walaupun ada setengah mengatakan pak saudara dia, tapi yang paling berojeh asal ni ialah bapa dia. Maka dia tolak, dia tak terima. Maka setianya Nabi Allah Ibrahim untuk berdakwah bapa dia ni, bapa dia tolak macam mana pun dia terus juga, sehingga kan Allah menegur dia kerana dia berdoa untuk Allah, maaf, Allah ampun dosa bapa dia ni. Tak boleh kita memohon maaf pada orang yang kafir, kecuali memohon hidayah dibenarkan. Bapa. Ujian yang kedua, tahun yang kedua, dia terpaksa berdakwah dengan kaum dia. Kita Allah Azza ni buang semua berhala-berhala, roh-roh dalam barang tipu dah. Dia tak kayu besar, dah kapal besar semua. Kita panjang lebar. Itu pun apa tu, dakwah juga. Yang ketiga yang paling besar, tengok dia jumpa dengan raja di Iraq, Raja Namrud. Pergi jumpa dengan raja. Last sekali tak ikut juga, raja hukum bakar dia. Maka bila raja hukum bakar dia, demi tauhid dia sanggup dibakar. Tengok hebat Nabi dah, mujizat Allah. Maka dia api bertukar daripada menjadi panas kepada sejuk. Dia akan cerita dia jatuh hukum, buang. Hijrah ke mana? Ke Palestin. Ni sejarah dia. Maka dia bermula fasa kedua dia berdakwah di Palestin pula. Di Palestin dibawa isteri dia, dikatakan Sarah daripada Iraq pergi ke Palestin, Kanaan, ke sana. Bila pergi ke sana, dia mula berdakwah sampai ke Mesir. Pergi ke Mesir, banyak cerita lah bagaimana Fir'aun berkenan dengan isteri Sarah ni. Dia nak akan cerita berbagai-bagai cara, tangan sangkut ke keren semua sekali. Dia takut, Fir'aun ni takut dengan mujizat Nabi Allah Ibrahim ini. Maka dia pun sebagai imbuhan, dia hadiahkan perempuan hamba dia kepada Sarah, iaitu Hajar ni, hadiah. Maka balik semula ke Palestin. Dia ada anak saudara di Nabi Lut juga dekat Palestin semasa dengan dia juga. Maka situlah. Maka ketika tu Sarah dia punya mandul, tak dapat anak lagi ketika tu. Maka dia izinkan untuk dapat zuriat, izinkan Nabi Allah Ibrahim kahwin dengan Hajar, mengandung ke anak semua sekali tu. Perempuan ada dengki, ada perasaan cemburu bila tengok nak boleh anak ni, cemburu ni ada macam itulah manusia kan. Maka dia marah ke Nabi Ibrahim ni, suruh hantar keluar daripada Palestin. Itulah maknanya wahyu Tuhan juga suruh hantar ke Mekah atau Bakah ni, ujian. Anak pertama kali dapat anak, isteri Sarah mengandung dan beranak, tiba-tiba pergi ke tempat kering kontang, hanya mati menunggu dia. Mana ada?
Dengan air tak ada, orang tak ada, padang pasir, buah hanya buah hutan, itu yang ada. Tapi demi wahyu, demi tauhid, dia sanggup sampai ke tahap ni. Dan Hajar pun sanggup terima. Banyak kisah bagaimana dia letak Hajar tengah mengandung sarak ni, dah diu dah ni. Maka dia berpusing balik. Hajar tanya dia, kenapa kamu nak pergi mana, Ibrahim? Itulah. Dia tak jawab. Maka adakah Allah yang wahyu kepada kamu? Dia kata Allah. Kalau Allah, dia kata Allah tak akan menganiaya hamba dia. Tengok, Hajar pun boleh terima wahyu, dia boleh terima wahyu. Nak cerita di sininya, dengan kelebihan wahyu segala masalah diselesaikan dan dia akan menjadi mulia manusia. Itu Nabi Allah Ibrahim ini. Maka pergilah habis cerita, maka lahirlah dekat situ Nabi Allah Ismail. Yang menentukan Nabi Ismail. Ismail lah. Maka tak ada air tu, bayangkan. Tak ada air, hanya berlari. Saing tu dia lah. Berlari ke Bukit Marwah, ke Sofa ketika tu. Berlari untuk mencari air. Orang tak ada. Menendanglah si Ismail lahir. Menendang tu, keluar air kat situ. Bila keluar air kat situ, banyak cerita lah. Lepas tu ada pula, bila ada air, dapat air semua sekali, dapat makan buah kurma semua sekali, makan buah tu, maka satu rombongan daripada kalau kita belajar surah Sabak. Surah Sabak ini satu kerajaan paling besar di dunia. Kerajaan Sabak setaraf dengan kerajaan Samud, semalah. Dia ada empangan yang cantik, tapi disebabkan dia zalim, mula dia ikut Nabi Allah Sulaiman. Tapi dia engkar. Bila dia engkar, Allah hancurkan negeri Sabak, empangan tadi. Maka guru-guru Sabak lari ke Yaman, lari ke mana? Daripada Yaman tu lari ke bukan tengok burung-burung. Bila burung kumpul tu, dia kata ada air kat sini, dia lalu kat situ. Maka dia tak minta izin nak buat penempatan kat situ. Dia satu kelompok orang Arab di kawasan situlah, kawasan Sofa Bukit Marwah tadi. Panjang cerita lah. Maka lahirlah Nabi Allah Ismail. Ustaz, bermakna Nabi Ismail ni dia sezaman dengan Nabi Yaqub lahir lah? Sebab dengan Sarah, dia dan Ishak, dia tua dia Ishak. Lepas Ishak tu baru Yaqub. Panjang dia tua dia lagi. Bermakna dia sezaman dengan Nabi Ishak lah. Nabi Ismail. Adik dia Nabi Ishak. Bismillah. Adik dia Nabi Ishak adik dia. Adik mak lain lah. Itu dapat Nabi Yaqub kan? Daripada Ishak pergi Yaqub. Yaqub tu ada pula tu bang Israel tadi. Keluar pula 12 anak pula yang Bani Israel tadi, daripada anak Nabi Yaqub tadi. Daripada jalur ini Nabi Ismail tu turun kepada Nabi kita, Nabi saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Maka kisah nak ceritanya pasal ayat ni, nak cerita ayat 125 ni, nak ceritanya Nabi Allah Ibrahim ni orang yang hebat. Hanya mendengar wahyu, dia ikut, maka dia orang berjaya. Itu ibrahnya. Maka Nabi Allah Ibrahim pun datang melawat setahun sekali si Ismail dengan Hajar ini. Dia naikkan cerita tengah bermain, pandai bermain, berburu dengan anak dia. Allah wahyu lagi, sembelih anak. Tengok ujian. Demi tauhid, demi arahan Allah, demi syariat. Tengok. Dia buat. Banyak kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim lagi. Mana itulah nak cerita di sini ya. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Makanya ujian Nabi Allah Ibrahim, Allah nak uji dia sejauh mana dia ikut wahyu, ikut syariat. Maka tengok dia, fa'atammahunna. Kita kena panjang sikit ayat ni. Bila kita nak berhenti sini, kita kena panjang pasal nun sa'dun nun tu. Fa'atammahunna, 2 rakaat juga itu. Maka di sini Nabi Allah Ibrahim melepasi ujian, dan dia buat semua sekali, sekecil-kecil syariat hingga ke sebesar syariat tadi. Nabi Allah Ibrahim lepas ujian. Nampak tak? Apa ibrah untuk kita ni? Ibrah untuk kita ini Quran kita lah. Kalau kita jumpa Quran, belajar macam kita buat sekarang ni, insya-Allah kita lepas ujian nanti. Itu yang naknya. Bila kita lepas ujian, tengok bagaimana Allah kata bila Nabi Allah Ibrahim, dia mendengar wahyu Allah, dia tengok syariat dia amalkan semua sekali. Fa'atammahunna, maka dia ikut semua sekali, lulus ujian tadi. Maka tengok Allah kata, Allah berkata,
Allah berfirman, inni ja'iluka linnas, sesungguhnya ja'iluka, aku menjadikan kamu linnas, untuk manusia, imaman. Maka jadi ketua lah, menjadi ikutan, menjadi contoh, menjadi tauladan kepada semua umat manusia. Pasal apa? Pasal dia terlepas ujian, lulus ujian. Batu kita bila kita lulus ujian dari segi tauhidan, dah kita baca apa tu? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kalau kita mengesahkan Allah daripada ayat-ayat Allah, belajar macam ini, kita mengesahkan istiqamah, mengesahkan, maka jangan takut, jangan bercerita lagi di hari akhirat. Wahai malaikat, bagi tahu si pola ini. Pasal dia baca Quran, dia faham Quran, dia pegang perkara-perkara tauhid, dia istiqamah dalam pelajari ayat-ayat Allah, perkara-perkara tauhid, bagi tahu dia. Jangan risau, jangan takut, pasal Allah dah sediakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah bagi syurga dengan dia dah. Tunggu sajalah. Nampak tak? Sama tak dia punya ibrah tadi? Ibrah dia pokok pangkal Al-Quran yang kita sedang ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa pegang betul-betul kita hidayah, beramal betul-betul, lah syurga dia. Insya-Allah, semoga Allah pilih kita yang istiqamah dengan macam ni, hujan buat gelap pagi ni pun mari juga. Mana itu istiqamah? Itu kita ada istiqamah. Nah. Maka jadi imam, ada ibrah tadi yang Ustaz sebut tadi, peristiwa daripada Siti Hajar dengan Nabi Ismail kan. Bermakna tempat yang timbuntan, dia berserah budak-budak perempuan lah. Bermakna pengajaran bagi kita lah, maksud yang saya faham lah. Kita pun kita tak boleh pasal Nabi Ibrahim dia dapat wahyu. Allah yang suruh hantar kat situ. Kan? Dia paling ada ni, baru dia berdoa. Pasal kita boleh tinggal isi kita dalam semak. Tengok anak-anak orang nama Ibrahim ni, kita tinggal anak kita dalam semak, tak kahwin lain. Tak boleh lah. Tak, maksudnya kalau kita berlaku peristiwa kat kita, jadi kita yang kuat, kita teringat peristiwa tu, kita meyakini benda baik lah, buat benda sampai pasal dia dapat buat Nabi wahyu kan, untuk menjadi ibrah untuk kita lah semualah. Mana contoh gini, contohnya orang ni ditugaskan di kawasan pedalaman, ada Sabah kan, dia pergi sebab amanah kan, dan dia serang lah. Betul, itu betul lah kan? Memang sama lah. Pasal terima tadi, kerja tadi, terima lah. Di Nabi Ibrahim terima arahan daripada Allah. Dalam keadaan yang menunggu kematian pun, dia yakin. Mendengar kata Allah dalam kitab dia, yakin. Macam kita lah. Dengan apa-apa arahan Allah, kitab Allah, kena yakin. Itu yang Allah nak suruhnya. Allah dia gaib, tapi dengan mendengar ayat-ayat dia, kita percaya dengan. Dia kata kalau kamu infak, aku akan gandakan duit kamu. Yakin tak yakin kita ni? Yang kita nampak duit akan habis ya. Itu yang kita nampak. Tapi sahabat nak ceritanya, dia yakin dengan setiap kata-kata Allah, dia begitu yakin. Itu yang kita nak hadirkan diri kita lah. Itu ibrah, nama ibrah tadi. Boleh maka menjadi imam. Lepas ni kita tengoklah bagaimana. Maka tapi tengok ni, tengok seorang Nabi, seorang ketua ni, bila Allah latih dia ketua, segala anak cucu nanti, tengok dia kata apa. Dia mencelah arahan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim telah mencelah, bukan aku saja wahai Allah, wa min dzurriyyati, jangan lupa untuk anak cucu cicit aku nanti pun dapat memenuhi syariat, dapat kebaik juga, dapat menjadi orang yang imaman juga, dapat orang yang menjadi ikutan juga. Dalam bahasa lainnya, anak cucu aku pun menjadi orang yang mulia dan kau bagi syurga juga wahai Allah. Tengok doa Nabi Allah Ibrahim, nak pastikan jangan tinggal anak cucu cici dia. Macam kita lah. Nanti kita akan baca bagian doa dia. Mana sesiapa kita kepada dia ni, pada anak cucu Nabi Ibrahim ni. Kalau kita termasuk kategori buat apa yang suruh sekarang ni, kita masuk doa dia lah. Kan? Kalau kita baca Quran, faham Quran, bertadabbur, beramal, maka kita telah beramal, berjaya memperoleh doa Nabi Allah Ibrahim ini. Yani qala wa min dzurriyyati, wahai Allah, jangan lupa dengan anak cucu cici keturunan aku nanti. Bagi dia juga kelebihan-kelebihan yang kamu bagi aku ini. Cek kita lah. Ada kita memenuhi tadi. Kalau kita nak, alhamdulillah lah. Kawan-kawan kita yang rasa malangan ni, dia masuk golongan ni. Qala, tengok Allah jawab. Bila doa Nabi Allah Ibrahim, Allah jawab. Qala, apa dia?
la yanalu ahdi. Dia kata apa? Qala, dia berkata la tidak yanalu, tidak akan terhasil. Yanalu, tidak akan tercapai. Siapa dia? Ahdi, janji aku yang aku nak bagi semua keluarga-keluarga kamu bagi syurga tadi tidak akan tercapai. Untuk apa ni? Az-zalimi, untuk orang yang zalim. Kecuali orang yang zalim, yang lain semua aku bagi. Tapi orang zalim aku tak bagi. Siapa zalim? Zalim ini, zalim besar ialah la tusyrik billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaji Quran, tak tahu apa dia perkara-perkara syirik, apa dia perkara sunnah, apa dia tak tahu. Maka dia tak capai. Pasal tujuan asas Al-Quran ini, kita mengaji Quran ini untuk mengambil perkara-perkara tauhid dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhi daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa syirik ini satu dosa yang Allah tak akan ampun kecuali kita berubah. Dan kita tak akan berubah, kita tidak akan bertaubat kerana kita rasa benda baik. Ini puncanya. Apa salahnya kita menyeru selain Nabi? Kita kata macam tu. Apa salahnya kita buat perkara-perkara yang karut-marut ini? Asas ikhtiar. Itu sebenarnya. Bila baca Quran saja, Allah yang akan tunjukkan. Itu pentingnya ayat-ayat perkara-perkara tauhid dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian besar daripada orang tak mengaji Al-Quran, maka dia akan menjadi zalim. Tak menjadi zalim. Yang ni dalam tafsir sini ialah zalim ialah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain aku boleh bagi semua kecuali orang, dalam ada tafsir mengatakan orang yang melakukan dosa besar dia tak bertaubat, dan orang yang melakukan kesyirikan dia pun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aku tak akan bagi kepada mereka, wahai Ibrahim. Ustaz, yang anak cucu cicit Nabi Ibrahim termasuk kita? Ya, kita lah. Pasal kita ni daripada dia, pasal dia ni benda ni berlaku di Mekah ni. Benda ni berlaku di Mekah, maka Allah dah buktikan Nabi Ibrahim juga adalah keturunan kita ni, orang Islam ni. Jadi dia bantu kita ni. Ayat ini pasal berlaku di Mekah, dia nak ceritakan kita orang yang akhir zaman yang ikut Nabi Muhammad SAW adalah anak cucu Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim berdoa untuk kita. Kita sedang baca ni Nabi, hubung kita dengan Nabi Allah Ibrahim. Boleh ya? Nabi Ibrahim dah beritahu kita ni. Tengok ayat yang keterusnya. Orang jangan jadi orang zalim. Zalim kenapa? Pasal dia tak beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Benda tak ada syariat pun dia buat juga. Ini banyak ni. Tak ada Nabi Ibrahim tadi, dia ikut syariat, dia buat semua, Allah muliakan dia. Tiba-tiba kita ada syariat, tak ikut syariat pun ikut syariat perkara-perkara karut-marut ini. Maka itu orang yang nak cerita ni, orang yang buat Kaabah lah. Sekarang ni nak cerita bab Kaabah pula. Pasal tempoh dia sekarang dia cerita bab dia di Mekah. Maka dia cerita dia bagaimana hebatnya Kaabah tadi pula. Lambang tauhid ialah Kaabah. Pasal di Kaabah ini satu-satunya kiblat itu tengah-tengah tu. Masjid keliling kan. Tidak ada masjid di dunia ini yang duduk tengah kiblat kecuali Mekah je. Nak ceritanya pasal mana? Pasal hebatnya, berkatnya Kaabah ni, berkatnya Masjidil Haram ini. Tadi kita cerita orang yang buat Kaabah tadi, orang yang menyiapkan Kaabah Nabi Allah Ibrahim. Sekarang ceritakan Kaabah itu sendiri pula. Supaya kita orang-orang akhir zaman ini ikut ni, tengok apa dia berkatnya, apa dia hebatnya. Kaabah tu pula yang metodnya kita duduk buat, dia jaga dulu. Wa iz ja'alnal baita, dan ketika kami jadikan, siapa dia? Allah kata ketika kami jadikan al-baita, ni rumah Baitullah lah. Ketika kami jadikan Baitullah, walaupun bagaimana ada pendapat lain mengatakan Kaabah dah ada lama dah. Cuma Nabi Ibrahim ini menyiapkan saja, meninggikan dengan Ismail, dia meninggikan Kaabah saja. Banyak pendapat sangat dalam tafsir. Zaman Nabi Adam dah ada dah. Dulu malaikat pun guna Kaabah ini juga, berbagai-bagai tafsir lah bab Kaabah ni. Nabi Ibrahim cuma datang meninggikan dinding Kaabah tersebut saja. Wa iz ja'alnal baita, dan ketika kami jadikan Baitullah,
Siapa dia? Mathabatan. Mathabatan ini tempat rujukan. Maka Allah nak jadikan Mekah ini ialah tempat satu dunia akan datang di sini dan mengambil perkara di sini, di samping mengambil haji dan umrah. Yang pertama, pergi Mekah ini dulu-dululah. Yang pertama untuk haji dan umrah. Zaman sebelum Nabi pun dah buat benda ni. Zaman Nabi Allah Ibrahim lagi orang mengambil haji dan umrah di Mekah. Sebelum masa jahiliyah lagi tu. Dia buat zaman Ibrahim lagi dah. Maka kita teruskan saja. Yang kedua, memandangkan di sini merupakan tempat yang ada keberkatan, maka Allah suruh datang di sini ambil ilmu kat situ, balik sebarkan. Tapi sekarang tak ada. Sekarang orang cuma pergi ke Mekah, ambil umrah haji je, balik. Tidak ada. Dulu zaman sahabat adalah satu dunia pergi, ambil belajar ilmu daripada sana, bawa ke negeri, kembangkan balik ilmu-ilmu tersebut. Jadi orang belajar lah. Maka wa iz ja'alna, dan ketika kami jadikan Baitullah masyabatan, tempat ziarah, tempat ambil ilmu, kalau kita tafsir macam tu, linnasi, bagi manusia. Maka nak ceritanya, tadi pembuat Kaabah pun orang mulia. Pasal kenapa orang yang mulia? Pasal dia betul-betul mendengar kata-kata Allah, syariat yang Allah turunkan. Dalam kata lainnya, pembuat Kaabah ini mulia kerana dia ikut wahyu. Bahasa paling mudah. Kenapa Nabi Ibrahim mulia? Pasal dia ikut segala wahyu yang diturun kepadanya, maka Allah muliakan dia. Pertama, pembuat Kaabah. Yang kedua, Allah nak cerita Kaabah itu sendiri. Kaabah pun mulia juga. Pasal apa? Pasal Kaabah ini Allah jadikan tempat masyabatan tadi untuk manusia. Ambil dua perkara tadi lah. Lepas itu wa amnan, dan tempat aman. Dalam zaman dulu lagi, orang jahat macam mana pun dia tak buat jahat di Kaabah. Takut. Nak ada berlaku zaman dahulu, zaman sebelum Nabi itu, yang cuba nak berzina dijadikan batu kan. Dijadikan batu untuk diletak di maruah dan Safa ketika itu. Ada kisah lah. Kisah yang betul-betul Allah itulah. Maka dia sembah benda dua berhala tadi. Maka Allah kata wa amna, makna aman, tidak ada jahat macam mana kat luar, tapi kat Mekah tak boleh jahat. Pasal Allah jaga waktu. Allah jaga Mekah ni, di Masjidil Haram ini. Lepas tu mulianya tempat ini. Yang buat pemulia, tempat pemulia. Kalau kita pergi apa jadi? Kita boleh 100,000 kali ganda. Dah. Amalan kita, solat kita 100,000. Kalau kita infak RM1, RM100,000. Masya Allah. Kalau pergi sekali, jangan lupa lah. Jumpa dengan tukang sapu apa dalam masjid tak? Ulur RM1 ke RM5 ke RM100,000. Tapi kita tak nampak benda ni kan. Kalau pergi sana lama-lama sikit, mula cari tel, lepak tel ada. Kalau kita take off di masjid, RM100,000. Bayangkan. Baca Quran sekali khatam RM100,000. Allah, tak terkira. Tapi kita ni rasa biasa je. Baik cari roti canai, baru nak Felda apa dah. Lepak situ berjam-jam. Tak, kalau buat dosa di sana ada tengah berganda. buat dosa pasal tapi dia tak nyatakan keberkatan macam tu lah. Buat dosa tetap berdosa lah. Tapi dia berdosa pasal pahala dia pasal kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah lebih menekankan pahala. Lepas tu pahala ini dia ada keberkatan dia. Buat banyak. Itulah. Zaman itu berpunca daripada Nabi Ismail ke? Di zaman dia lah. Zaman Nabi Allah Ismail dia tenang-tenang tu, ada mengatakan malaikat mari korek-korek keluar air. Zaman-zaman tu. Betul? Ni dia Amam ni yang kata tu bermakna sekitar Mekah ataupun surau Mekah ataupun dia jaga tanah haram je. Tanah haram ya. Tanah haram. Dia masuk tanah haram. Tanah haram ya. Lepas tu dia kerja Saudi pun dia jaga tanah haram ni. Kalau lain dia wahab macam hal lah. Tapi setakat tanah haram dia jaga lagi lah. Sepadan tanah haram tu macam mana dia orang tentu kan Ustaz? Itu tak tahu. Cara dulu lagi lah. Zaman dulu lagi dia letak garing-garing kan. Cuma sekarang ni dia buat tanah haram ni semua orang solat
memandang ke sana semua kan. Pandai dia cara buat. Betul Ustaz, ada orang kata yang nak diletakkan patung tu dekat tu, betul ke? Tak tahulah. Dekat dia. Dekat lain bukan tanah haram lah. Dia sekarang ni, dia Arab Saudi ni, selain dua ni banyak macam kita lah. Dia riak tu memang teruk. Dia riak. Oh macam Jeddah. Dia macam orang kata macam nak jadi macam Dubai lah. Dia ke arah nak menggalakkan pelancongan. Daripada bangunan cermin besar, banyaklah dia panggil bangunan cermin semua sepanjang jalan ke airport tu. Dia menggalakkan pelancongan. Pasal pelancongan ini akan dapat duit banyak kan. Itu Allah lah kerajaan dia lah kan. Walaupun dibantah oleh ulama-ulama Mekah, raja tak kira kan. Raja dia raja. Dia raja. Allah Taala adalah serah dia lah, serah Allah yang buat ni. Lepas tu pertama dah. Jadi berkatnya Masjidil Haram. Jadi kalau pergi jangan lupa lah kena all out lah. Pasal banyak 1,000 tadi. Lepas tu tengok wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka memandangkan dia berkat dia 100,000 tempat sini kata, apa tugas kamu yang utama sekali? Wattakhidhu, maka jadikanlah min maqami Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kubur di Trijak tu. Di Kaabah kan makam Ibrahim kan. Sebenarnya adalah tempat rumah ibadat. Ada lagi ke? Ada. Memang itu kadang-kadang kita bila pergi umrah kan, kita lebih tumpukan berebut nak umrah banyak. Tapi sebenarnya di sini solat banyak. Solat di makam Ibrahim tadi. Jadi bagaimana cara nak solat di belakang makam Ibrahim tu banyak-banyak? Kena banyakkan tawaf. Sebab tu Arab Saudi buat fatwa. Tawaf yang banyak jauh lebih besar daripada buat umrah. Lepas tu pergi umrah, buat sekali cukup lah. Kenapa nak berbual 7 kali, 8 kali? Sedangkan sini wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka janganlah sebahagian daripada makan Ibrahim sebut untuk kamu solat. Nak solat ini tak ada cara lain, tak boleh solat sembarangan. Kena habiskan tawaf, habis tawaf solat, habis tawaf solat. Setiap hari pun solat tawaf lah. Tak larang ni kita naik skuter. Kalau tak larang lah. Tapi sekarang dia jaga kan, dia tak boleh nak bawa, tak boleh dah. Untuk pakai ihram saja. Maksud ni sekarang ni banyak tawaf lah. Banyak tawaf. Tawaf sunat di kerajaan fatwa apa memang galak. Memang suruh pahala yang paling besar daripada solat tawaf daripada buat umrah. Tapi terbalik. Pasal ingat ejen nak cari duit, nak package, nak galakkan. Kalau buat kita ada 4 kali umrah. Tapi ada juga baru saya begini baca dia punya fatwa kerajaan Saudi, kalaulah pasal kita orang jauh-jauh kan, kalaulah kita nak sangat buat yang kedua kali, contohlah diharuskan dengan syarat, dia bersyarat dengan syarat niat kita keluar daripada mikat tadi, pergi ziarah tempat lain sambil kita ziarah datang nak tawaf. Faham tak? Mana kita jangan niat keluar nak buat umrah, keluar nak ziarah tempat lain. Mana alang-alang keluar buatlah umrah. Itu maksud dia. Itu dibenarkan. 2 kali hingga 3 kali diharuskan memandangkan komplain pada negara-negara jauh-jauh ni, belanja nak pergi tinggi 8,000, 10,000. Jadi tak baloi dia orang kata. Maka kena buat macam tu. Dia buat satu fatwa macam tu. Tapi lebih penat lagi macam tu sebab kita nak buat sa'i. Tapi dia betul lah kata yang dituntut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat makam Ibrahim ni tempat solat. Maksudnya bukan solat tu, nak solat mesti kena tawaf. Maka idea arahan sini arahan untuk tawaf. Bila tawaf solat, bila tawaf solat. 3 kali tawaf, 3 kali solat. Pasal besar sangat solat tadi. Ini permintaan Nabi Allah Ibrahim tadi. Dah. Maka doa dulu lagi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu lepas tu wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan, Allah kata kami perintahkan pasal part-part yang apa tu Kaabah ni, kiblat ini, kami perintahkan kepada Ibrahim dan anak dia Ismail untuk apa?
antahhira baiti lit-taifi, maka untuk jaga kebersihan dia. Sampai sekarang jaga bersih dah. Setiap waktu dia akan cuci kan. Kerana dia langgar kita dah. Kita berjalan ditutup lah itu, jangan memang itu dia tutup, dia tolak-tolak tu. Maka dia bersih. Ada juga berapa belanja besar sangatlah belanja tu, berapa ratus juta setahun dia punya, sebulan dia punya, ada mengatakan sejuta sehari belanja untuk bersih. Itu saja. Mana kalau ni pendapat lah, kalau sebulan dah 300, sebulan 30 juta. Maknanya kan. Tapi bersih je betul lah, bersih lah 300. Kalau tak bersih, itulah ramai orang kan. Ni lah. Maka Allah dulu lagi perintah dah ni. Dia beramal tu lah. Wa aina ila Ibrahim wa Ismail antahhira baitiya, tu untuk rumah-rumah tadi. Kebersihan rumahku lah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, kesenangan bersih. Nak tawaf pun bersih, tak ada susah lah. Sama. Yang kedua, wal akifina, untuk orang beriktikaf dalam masjid. Tak rasa busuk ke, tak selesa ke, beriktikaf. Ni intikaf ni penting. Intikaf. Apa ni intikaf ni? Intikaf duduk saja. Intikaf ni duduk saja-saja, pahala berjalan. Macam kita berintikaf di masjid lah. Kalau pergi masjid, jangan lupa niat intikaf. Pasal Allah nak bagi pahala free untuk kita ni. Intikaf lah. Intikaf. Lepas tu lah biasalah wal ruk'is sujud, untuk rukuk dan sujud. Boleh ayat lagi boleh? Boleh tak satu ayat lagi? Kalau tidak boleh tak Haji Sani uzur lagi lah. Boleh je. Ini Syah, pasal nak tawaf ni, sekarang ni tak boleh tak? Pasal kena pakai ihram. Sekarang ni dia tak bagi dia tu. Ada juga orang suruh tipu. Tapi takkan kita tipu Ada jalan. yang orang cakap takut berdosa sebab kita menipu. Menipu tu rapat saya tak itulah. Pak tak payahlah. Tipu tak apa tak? Tak boleh kau tak tipu. Nak tak elok lah. Dia pakai tawaf ihram, dia pakai keluar, nampak kaki keluar. Orang juga macam tu Tapi perempuan senang lah. Perempuan tak apa, perempuan. Ayat akhir sikit. Ayat akhir doa tadi apa dia? Dia 3 perkara ni. Orang yang buat Kaabah, mulianya dia Nabi Ibrahim tadi, pasal dia ikut wahyu, dia berjaya. Yang kedua, berkatnya tempat yang dibuat tersebut, yang di Kaabah. Yang ketiga ni ialah siapa dia? Allah nak buat syariat berdoa tempat berkat ni. Maka wa iz qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Allah Ibrahim, berdoa. Apa Ibrahim? Untuk kita berdoa lah. Ibrahim tu tadi kena jaga tempat ibadat, bersih tak kan? Kena jaga kebersihan lah. Yang kedua tadi pasal dia berkat. Yang ketiga ni ialah doa. Bila kita buat kebajikan, buat Kaabah tadi, contoh tadi, dia berdoa. Kita pun lepas kita buat apa-apa kebaikan, disunatkan berdoa. Itu ramai orang yang tak ambil peluang. Pasal daripada kebaikan tadi ada berkat, maka berdoa. Pasal makbul ketika tu. Dia pakai tolong orang ke, bersih surau ke, menyediakan makanan, tak berdoa tak? Isteri lepas bubuh pada suami, berdoa ketika. Pasal itu makbul. Tak, kita tak nampak sodek nasi ke suami dia, letak nasi tu, berdoa. Setiap kita kerja kebajikan, kena berdoa. Pasal ini Ibrahim, kita boleh ambil kat sini. Wa idh qala Ibrahim, dan berkatalah Nabi Allah Ibrahim. Kata apa? Rabbi ja'al haza, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, aj'al, jadikanlah haza ini, balada, negeri ini. Ni berdoa ni. Dia berdoa ketika dia mula-mula buat dengan Nabi Allah Ismail. Ketika dia tinggalkan besar semua, tak ramai lagi ketika itu, doa dia ni. Doa apa dia? Aminan, aman. Mekah ini aman lah, Mekah ini. Sekarang aman tak banyak lah, rezeki memang aman lah. Lepas tu warzuq, dan bagilah rezeki ahlahu, kepada ahli-ahli penduduk negerinya. Wahai Allah, amankan negeri ini yang akan datang hingga itulah, dan aman, dan beri rezeki kepada penduduk-penduduknya. Dia minta rezeki. Mana semua penduduk Mekah tak, dulu hingga sekarang ini Nabi Ibrahim minta dah bagi rezeki yang mewah kepada semua penduduk Mekah. Dia berdoa ketika tu.
Warzuq ahlahu, kepada ahli-ahlinya, minas samarati, daripada buah-buahan. Buah-buahan pasal dulu Mekah ni mana ada buah. Maka dapat buah ni macam dapat emas orang Mekah zaman dulu. Negeri dia kering kontan lah, tidak ada buah. Dia ambil buah-buah berta'i jauh-jauh lah. Suka sangat buah ni. Maka Allah buat sini, pentingnya buah ini, bagilah kepada penduduk negeri ini dengan rezeki buah-buahan, wahai Allah. Tapi bagi pada tapi ingat, bukan semua. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, hanya kepada orang-orang yang beriman dan hari akhirat. Nabi Ibrahim minta, wahai Allah, wahai Tuhanku, bagilah rezeki kemewahan kepada penduduk negeri ini, dan orang itu ialah orang yang percaya dengan kamu dan percaya dengan hari akhirat. Maknanya 2 juzuk ini menakami semua rukun iman lah, 6 rukun iman lah. Tapi dia buat 2, percaya Allah, akhirnya percaya hari akhirat. Mana semua sekali rukun iman, dia percaya. Ini Nabi Ibrahim minta. Boleh, nampak tak? Nabi Ibrahim tengah-tengah habis dia buat Kaabah pun, siap buat Kaabah, dia berdoa, wahai Allah, bagilah negeri ini aman, bagilah rezeki yang mewah kepada penduduk ini, negeri yang mana dia tak lawan kamu, tugas dia percaya dengan kamu, beramal dengan kamu, dan percaya dengan hari akhirat, dan ikhtiar bagi hari akhirat. Ini Nabi Ibrahim minta. Tengok tengok apa Allah jawab. Tengok Allah jawab. Allah jawab doa Nabi Allah Ibrahim. Wa man kafara, dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, tapi Allah tak layan dia. Allah kata, aku akan bagi semua sekali. Orang beriman kan, orang tak akan beriman, aku bagi semua sekali. Tengok jawab. Allah tak Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah ni. Allah kata, wa man kafara fa umatti'uhu, dan orang-orang yang lawan aku, orang yang zalim, orang apa-apa sekalipun, fa umatti'uhu, maka aku akan beri kesenangan. Mata' ni yang amat-amat sementara dunia ini. Pasal apa? Dia cerita fa umatti'uhu ni maknanya kesenangan yang amat-amat sementara. Dunia ini bagi kesenangan pun tidak ada apa pun. Atau ayat lain, sebelah sayap nyamuk pun lebih berat lagi dah. Dunia tak ada apa-apa pun. Ya, Nabi Ibrahim minta doa sangat, bagilah kemewahan kepada penduduk negeri yang beriman. Allah kata, beriman ke, tak beriman ke, aku akan bagi semua. Pasal apa? Pasal dunia ini hanya amat-amat kecil dan amat-amat sementara, yang orang tidak beriman rebuk-rebuk sangat tu tak ada apa pun. Tu cerita Maka wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, maka sangat amat-amat sikit. Dah sementara, sekejap, dah sikit sangat. Tak pandang pun dunia ini. Yang kita duk kejar-kejar dunia ni, Allah kata fa umatti'uhu qalilan, mata' dan kecil, tak ada apa-apa pun. Dah. Cuba pandailah. Kita bekerja berpuluh-puluh tahun dah. Semaya sekali solat sunat, apa tu, qalbiyah subuh pun dunia ada isinya. Kita kerja tak hampa lagi. Kurang tak boleh beli je kan. Haji Imam kaya pun sini boleh beli, tapi tak boleh beli satu sungai mula. Tapi solat sunat subuh satu dunia, tu bayangkan. Tak ada apa pun. Kita saja yang ditipu oleh syaitan. Indahnya dunia, hebatnya dunia, boleh dapat dunia, tapi tak ada apa pun. Kita syok sendiri. Perbisikan syaitan tadi. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, kesenangan ini ada sedikit saja. Tapi ingat, bila aku bagi dia kesenangan dunia ini, dia rasa banyak, dia rasa seronok, dia rasa mewah semua sekali dah. Untuk orang yang tak beriman tadi, tengok dia takhwif ukhrawi kan. Ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat untuk orang degil tadi. Aku bagi rezeki, dia tak beriman juga, dia tak buat juga orang ni. Summa kemudian aqtarruhu, aku akan paksa dia. Pasal semua orang nak hukum ni tak nak, kena paksa. Sebab tu dalam di alam mahsyar nanti, dia akan tarik, dia ikat dengan rantai semua sekali, belit-belit dia akan tarik. Pasal semua tak nak pergi, berpaling pun tak nak ke neraka jahanam.
Maka ayat ni Allah kata, "Tsumma aqarruhu," kami akan paksakan ila kepada azab api neraka nanti. Kena paksa lah. Kena paksa macam mana? Allah akan perintah malaikat, tangkap dia. Tangkap dia, belit dia dengan rantai dan tarik dia ke neraka jahanam. Allah paksakan. Ayat tu "Tsumma aqtarruhu ila azabin nar." Dan wa bi'sal masir, dan neraka tempat yang amat buruk untuk kita kembali. Maka bermewah sangat Nabi Ibrahim risau untuk nak bagi untuk orang beriman saja. Allah kata, aku bagi semua beriman ke tak beriman. Pasal apa? Pasal untuk orang tak beriman ini, hukuman yang menunggu dia amat berat di hari akhirat. Walaupun dunia ini dia mewah dengan kesenangannya, fa umatti'u wa qali, dan amat sikit ini, sikit sangat bagi dia. Jadi jangan terkilarlah dengan orang yang bukan Islam, kaya raya, kemewah, tak kerja buat pun, tidak ada perasaan kesian dengan dia pasal mewah dunia dia orang dah. Tapi masih lagi Allah kata akhirat nanti Allah akan paksa dia azab yang amat berat menunggu. Tugas kita ni kena kesian belakang dia lah. Dakwah dengan dia, kawan-kawan kita yang jauh sangat tu, ajak dia, kena kesian dengan dia. Ustaz, takutnya orang, kalau orang kaya lah, mudah-mudahan kita jadi orang kaya ni menjadi lupa ibadah pada Tuhan. Tapi Ji, dalam orang yang Allah 10 orang tu, 7 orang kaya. 7 yang Allah redha syurga tu, 10 orang tadi nama 7 orang kaya. Abraham, Osman Ibn Affan, Abu Bakar, kaya tu. Tapi dia kaya, tapi kekayaan dia tu bukan dalam. Kekayaan dia untuk pergi ke hari akhirat. Itu hebat orang kaya ni. Sebab tu ada hadis yang dia belum nak beramal kan. Orang miskin, orang kaya tadi. Tapi tak ada apa, memang Allah buat macam tu. Orang kaya ni kalau dia tidak ada perasaan bakhil atau kelekuk untuk jalan Allah, maka dia besar-besar pahala untuk dia. Ada orang cerita hadis Abraham Auf nak ceritanya di acting orang kaya ni mengangkat masuk syurga. Nak ceritanya, sedangkan member tu ada Allah redha syurga, memang tak ada apa pun, memang hebat. Ustaz, boleh tak baca bacaan dalam sujud tu, kita baca semasa sujud boleh? Baca doa. Doa memang digalakkan. Boleh panjang. Sujud ni boleh panjang sangat. Doa apalah yang kita tahu doa tu. Minta tapi kena itulah. Tu wala bagaimanapun. Kalau bacaan yang kita duduk antara dua sujud. Tak apa, asal doa. Asal doa. Jadi itulah yang tapi kita yang selalu baca dan banyak hadis-hadisnya, tadi lah. Apa dosa lah kan? Apa tu? Subhan rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli zambi kullahu. Tu ayat doa tu panjang tu. Banyak. Tak apa. Sampai tak apa bila kita sembahyang seorang ni, setengah jam tak apa nak sujud. Doa minta niat apa-apa pun. Pasal itu yang paling kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kemuncak kita nak minta dengan dia pun. Tapi kita tak ada yang situ kita rekas lepas solat kita panjangkan balik kan. Sedangkan okeylah, sedangkan situ paling makbul kita tak buat yang tu. Tapi walau bagaimanapun lepas solat pun ada keberkatan juga, lepas ibadat ada keberkatan, tapi nak banding di antara dua tu, dalam solat jauh lebih besar daripada luar solat. Pasal ketika itu kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Saya nak tanya lah. Ada ayat 1:4 ni kan. Dia Allah sebut gini, aku menjadikan kau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Maksudnya Nabi Ibrahim lah. Bagaimana nanti dia, maksudnya Nabi Ibrahim ni darjat dia tinggi lah. Nabi Ibrahim tadi dia termasuk dia 5 ulul azmi, dan dia ni dipersetujui oleh semua manusia, semua ni. Lepas tu dia digelaran dia Abul Anbiya, bapa segala nabi dia ni. Semua orang Nasara pun setuju, suka dengan dia. Orang Yahudi pun suka dengan dia. Musyrikin pun suka dengan dia. Islam lah gitulah. Semua sekali mengaku dia agama yang benar, Nabi Allah Ibrahim ni. Dan ujian dia pun hebat. Dia paling banyak Nabi berjalan dia ni. Paling banyak berdakwah. Dan dia pun ujian-ujian, tapi semua dilepas. Ayat tadi kan,
Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna, maka dia telah lulus ujian. Nah, semua ayat-ayat Allah, wahyu Allah tu dia berjaya melepasi dengan cemerlang. Kita pun sama. Bila kita berjaya beramal dengan Al-Quran, kita baca, kita faham, beramal dengan dia, maka tadilah, maka syurga lah tu. Sama dengan ni. Bila kita berjaya tu, untuk Nabi Ibrahim, qala ini ja'iluka linnasi imama, Allah bagi ketua, kita Allah bagi syurga. Kesan pada wahyu tadi. Ayat 124 ini Allah nak ceritanya ialah sesiapa yang ikut wahyu pasti Allah akan naikkan kemuliaan dia. Nabi Allah Ibrahim naik darjat di kalangan nabi-nabi. Kita pembaca Al-Quran muliakan di hari akhirat nanti. Itu yang pertama tadi nak ceritanya, wahai Muhammad, wahai orang Nasara, wahai orang Yahudi, kamu ingat Nabi Muhammad juga daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim yang amat-amat mulia ini, yang kamu sanjung, kamu kata dia ni orang kamu saja. Sedangkan Muhammad pun daripada jalan Nabi Allah Ibrahim juga. Itu dia punya cerita kat sini lah, maksud dia. Satu lagi ayat 124 ni kefahaman saya. Rupanya bila Ustaz terang tadi lain. Dia kata Allah berfirman, janjiku tidak berlaku pada orang-orang zalim. Maksudnya saya faham ini tu. Kita berlaku zalim pada orang, rupanya pada Allah Ta'ala ya. Macam mana ni? Ayat ni Allah sebut kan tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kefahaman saya sebelum Ustaz terang, kita zalim dengan manusia. Zalim pada Allah Ta'ala. Pasal dia ada takdir. Takdir Allah yang jawab. Betul ayat Quran ni bila kita berteraki, kita tahu di mana satu orang tu cakap dan jawab. Nah, pasal ini takdir yang dimasukkan oleh ahli tafsir. Qala ini ialah qala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak jawab doa Nabi Allah Ibrahim tadi. Allah Ibrahim kata, bukan aku saja wahai Allah, bagilah kemewahan, bagilah ilmu, naikkan darjat, bagi syurga tadi. Bukan pada aku saja, bagilah juga pada semua zuriat-zuriatku. Maka Allah jawab doa Nabi, jawab doa Allah Ibrahim tadi, wahai Ibrahim, sebenarnya aku boleh bagi semua kepada umat-umat kamu, kecuali aku tak bagi kepada umat kamu, anak cucu kamu yang zalim saja. Yang tu aku tak bagi. Itu aku tidak ada apa-apa, pasal dia menzalimi diri dia sendiri, maka aku akan hukum dia dengan neraka jahanam kekal nanti. Hanya yang beriman saja. Yang beriman sempurna saja yang aku akan penuhi doa Nabi Allah Ibrahim tadi. Pasal lepas ni kita banyak baca ni doa Nabi Allah Ibrahim untuk kita semua, untuk Nabi kita, untuk Quran, semua dia ada doa. Bagilah kitab Nabi kami, lantik Nabi di kalangan kami, bagi kitab kepadanya, baca kitab, semua ada belakang doa-doa Nabi Allah Ibrahim. Kita sedang belajar doa Nabi Allah Ibrahim sekarang ni, ketika dia sedang menyiapkan Kaabah. Ketika sedang mulia tu, Abi buat kerja, dia berdoa. Abi buat kerja, dia berdoa. Pasal Ibrahim untuk kitanya, Abi buat baik, berdoa. Abi buat baik, berdoa. Pasal makbul ketika itu. Dan berdoa pula, satu pun berdoa. Dia berdoanya itulah, berdoa untuk akhirat banyaknya. Banyak untuk akhirat doa ni. Kita ni panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Maka itu doa kita. Itu yang kita minta. Dunia banyak kita minta. Maknanya Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, setiap kali buat baik, berdoa kan. Maknanya macam sekecil-kecil benda kita buat tu, macam contoh kita bagi kucing makan ke, kita alihkan batu kat jalan ke apa. Betul. Itu sebagus-bagusnya. Pasal itu nak cari keberkatan Tuhan tadi. Di mana tempat yang Allah nak bagi rahmat syurga tadi. Pasal syurga ini bukan kepada amalan kita. Di mana dia berkenan dengan kita ketika itu. Jadi kita selalu sangat bergantung dengan setiap benda kecil pun kita bagi tahu dia, kita minta dengan dia. Itu ketandaan kita mengharapkan sangat dia tolong kita dapat rahmat tadi. Itu je. Kalau setiap benda kecil pun kita boleh melazimi dengan berdoa dengan dia, itulah kehebatan manusia lah tu. Kehebatan manusia, pilihan Allah lah. Benda kecil pun dia minta dengan Allah, dia bagi tahu Allah. Itu bagaimana kalam hadis-hadis yang kata hingga ke benda kecil pun kita bagi tahu dia apa yang berlaku lah. Boleh Ustaz, kalau misalnya kita ni dah suami isteri kan, adalah perselisihan apa-apa lah kan. Misalnya kalau kita beramalan, kalau selagi suami tu tak maafkan, selagi tu ke kita punya amalan tergantung. Betul lah. Itu wanita menjaga tu lah.
Wanita ni kena jaga sangat dengan suami Sebab tu suami pun bila suami ni bila dia buat tak betul, bila amalan wanita tu tak lengkap. Kalau amalan wanita terlalu sempurna kan, selalu dengan Allah semua sekali, suami akan berubah. Sebagaimanalah itulah. Sebagaimanalah para sahabat kan. Pasal doa, makbul doa tadi kan. Doa makbul dan doa makbul isteri semua sekali tadi. Pasal doa tak nak pergi syurga bersama kan. Tapi suami pun mesti dia maafkan dah. Bila suami tak boleh taste lalu ke dia dah. Dia bukan dia punya pahala hilang. Pahala tak hilang. Pahala tak hilang. Tergantung dia. Pahala ada. Bertaubat maaf semua sekali insya-Allah lah. Tapi bagi saya gini, kalau suami yang berilmu, sudah macam mana isteri pun kita tak doakan. Azabnya lama di akhirat tu. Betul. Kan? Tapi kena tahu, kena ilmu lah. Kalau tadi suami yang berilmu. Betul. Dia ada ilmu, isteri dia kata dia bertak kita kan. Kita akhirnya kita kena maafkan dia juga sebab betul. Hidup dia sudah akhirat lama. Kalau kita tadi yang berilmu. Betul. Cerita siapa-siapa tu dalam ceritanya berbeza di antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Orang berilmu ni, orang buat jahat dengan dia pun dia maaf. Malam-malam dia maafkan. Pasal dia tahu dengan sebab syurga tadi nak pergi tu tinggal apa tak kisah dah. Janji dapat syurga indah sangat. Setakat orang buat jahat tak ada apa pun. Yang penting dapat syurga. Pasal dunia tadi lah. Dunia kecil sangat, tak ada apa-apa nilai pun. Syurga yang kita kejarnya kan. Yang saya sebut tadi, saya nak menyedapkan diri saya. InsyaAllah bila suami isteri masuk dalam majlis ilmu, insyaAllah Allah akan bagi semangat. Allah akan sebenarnya ketandaan tu besar, ketandaan tu boleh lah. Panjang pasal Haji Sani Malik, panjang soalan. Ni ada kena mendengar yang Nabi Ibrahim tadi tu, isteri itu yang kita tahu Siti Hajar dengan Sarah. Yang keturah tu siapa? Itu Israeliat. Berbagai dalam Al-Quran tak cerita apa, tapi berbagai tafsir banyak. Dalam tafsir Tabari banyak tafsir mengenai kontorah, banyak cerita isteri dia sampai banyak cerita-cerita itu lah. Kita ni keturunan orang Asia ni daripada keturunan tu. Tapi tidak ada dalam sebarang hadis Quran tak cerita lah itu. Cuma tak ada. Pasal bagi Allah sikit pun tak ada kepentingan. Kita berbangga dengan keturunan kontor hadir apa sama je tak ada kepentingan. Tapi setengah orang dia nak highlightkan benda yang dia keturunan baik-baik kan. Dia kata dia baik jugalah. Bagi Allah tak ada apa, tak ada nilai yang tu lah. Tidak ada nilai ditambah dah. Value added tak ada apa-apa pun kita daripada keturunan sekian pun. Janji kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini canggih kepada dia.